Hanifah kata tidak bertambah dan tidak berkurang, maknanya keyakinan itu tak boleh kurang. Mana kalau kurang dia kata, kalau yakin, kalau kurang ke apa? Syak. Kalau kurang jadi kufur. Itu dari segi pemahaman dia lah. Ini pun khilaf lafzi juga. Mana dari segi tidak bertambah dan tidak berkurang itu dari segi hak benda kita kena percaya. Hak bertambah berkurang mengikut jumhur itu dari segi amalan. Dari segi amalan boleh berbeza-beza. Wal Islamu huwa taslim wal inqiyadu li awamirillah ta'ala fa min tariqil lughah furriqa bainal Islam wal iman. Walakin la yakunu iman bila Islam wa la yujadu Islam bila iman wa huma ka-dhahri ma'al batni wad din ismun waqi'un 'ala al-iman wal Islam wa syara'i kulliha. Dia kata Islam adalah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah SWT. Itu Islam. Kepatuhan. Jadi, kalau kata membenarkan itu iman. Kalau ada. Mana kita buat patuh pada perintah-perintah Allah Ta'ala, itu dikatakan sebagai Islam. Secara bahasanya, ada perbezaan antara iman dan Islam. Mana dari segi bahasa, sebab Islam tu kita menyerah diri, tunduk. Iman kita percaya. Itu dari segi bahasa. Memanglah ada perbezaan. Tetapi dari segi hakikat sebenarnya perbahasan agama dah. Ada perbezaan itu. Mana dari segi apa? Pemahaman agama tu. Tetapi itu kena buat. Kena buat tetapi itu. Secara bahasanya ada perbezaan antara iman dan Islam. Tapi kena ada tu. Kena ada. Atas tu ada. Allah. Tengah hari ni. Betul. Kena ada tu. Kena ada. Walakin. Tetapi. Tidak mungkin ada iman tanpa Islam. Dan tidak mungkin ada Islam tanpa iman. Islam saja. Iman saja tak ada Islam. Tak boleh. Maknanya kita ucapan dengan hati kena ada, tidak kira dengan amalan kena ada. Jadi kalau dari sudut ni nampak kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata amalan tu tidak termasuk dalam iman. Sebab amalan itu merujuk pada Islam. Hak zahir. Hak iman ni hak hati. Jumhur kata kalau kata iman maknanya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, beramal dengan amalan. Itu dari segi halus lah sebenarnya. Tunduk je, tak ada Islam, tak ada amalan, tak jadi kita juga. Tapi dari segi tidak mungkin ada iman tanpa Islam dan tidak mungkin ada Islam tanpa iman. Dia dikatakan iman tu kepercayaan dalam hati. Dia dikatakan Islam tu amalan zahir tu. Amalan jawarih anggota kita tu apa? Itu Islam. Keduanya itu seperti belakang dan perut, depan dan belakang. Tapi kita tak guna belakang dan perut ni. Kita kata isi dan kulit lah. Ataupun duit siling tu. Nak laku duit siling tu dia kena ada istilah dia ke apa? Kok ngebar ke apa? Orang bola tahu lah. Isi dan kulit. Dia kena ada. Tak boleh isi saja, kulit saja. Supaya orang pakai ilmu isi lah. Kita yakin Allah Ta'ala. Popok apa? Popok apa ni? Popok tajalli ni. Dah. Tarikat ni kita mu tu orang zahir, kamu tu orang syariat, orang zahir. Kita ni hak isi. Hak isi. Pak isi tak ada kulit tak jadi kerja juga, dia kena balut. Tutup. Sebenarnya dia nak terlepas daripada syariat hukum. Proses maya tu punca je nya. Punca je situ je. Hawa nafsu belaka tu. Malas maya, malas di semaya jemaah. Di agama tu istilah yang menepati mana merujuk pada iman, Islam dan syariat kesemuanya. Nombor 57 itu dalam hadis Jibril yang panjang, iman, Islam dan ihsan. Salah tu sikit. Ihsan. Disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hujung tu
Itulah Jibril, beliau datang untuk mengajar kepada manusia agama kamu. Maknanya hak Jibril tanya, iman tu gapo, Islam tu gapo, Islam tu gapo, semua tu agama. Na'rifullah ta'ala haqqa ma'rifati kama wasafa nafsahu fi kitabihi bi jami'i sifatihi wa laysa yaqdiru ahadun an ya'budallaha haqqa ibadati kama huwa ahlun lahu walakinnahu ya'budu bi amri kama amara bi kitabihi wa sunnati rasuli wa yastawil mu'minuna kulluhum fil ma'rifah wal yaqin wa tawakkul wal mahabbah wal ridha wal khawf wal raja' wal iman fi dhalika wa yatafawatuna fima dunal iman fi dhalika kulli. Kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya seperti Allah SWT mensifatkan sendiri tentang dirinya dalam kitabnya dengan semua sifatnya. Mana kita kena tahu beriman lagu itulah dengan semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang dia sebut dalam Al-Quran. Kemudian hak tu hak kita kena tahu. Dan tidak ada seorang pun yang mampu nak beribadat kepada Allah SWT sebagaimana dia tu layak berhak. Mana di sini setelah kita beriman dengan Allah Ta'ala, kita kena ada amalan lah sebagai tanda kepada keimanan kita tu. Jadi hak pertama tu na'rifullah tu, itu panggil tauhid ilmi. Tauhid dari segi pengetahuan. Tauhid ilmi, tauhid tahu. Lepas tu ayat budallah tu itu tauhid amali. Tauhid amali, tauhid rububiyah uluhiyah lah. Rububiyah tu hak kita kena tahu. Tak ada buat apa. Tauhid uluhiyah hak kita kena buat dari segi etik, dari segi kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena beribadat kepada Allah SWT, walaupun kita beribadat dengan habis usaha kita pun, kita tidak dapat menunaikan hak ubudiyah kepada Allah Ta'ala tu. Tak mampu lagi. Sebab apa? Sebab kita beribadat kepada Allah Ta'ala ni kerana dia perintah dan sebagai mensyukuri nikmat dia. Dan nikmat dia kepada kita tu banyak. Banyak. Kau tu boleh tengok dalam nota 58. Walau bagaimanapun fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Mana kita kena usaha juga. Jangan disebabkan kita tak layak nak beribadat kepada Allah Ta'ala ni. Banyak doa ibadat. Banyak doa nikmat dia kepada kita. Kita boleh semaya pun sebab nikmat dia juga. Jadi bila kita rasa lagu tu dah, tak payahlah kita semaya. Sebab apa? Kita semaya pun tak sempurna juga. Nikmat kita pada Allah Ta'ala. Jadi tak payah berlaku. Tu tak kena. Tu tak kena. Itu salah faham. Maknanya walaupun kita ni tidak dapat menyempurnakan syukur kita pada Allah SWT, kita tidak dapat menunaikan hak ibadat pada Allah SWT, tetap kita kena buat hak mana kita mampu. Jadi kalau kita kata nanti nak sempurna dulu baru nak ibadat pada Allah Ta'ala, itu macam nak lawan dia lah. Sebab kita dengan Allah Ta'ala ni mungkin kita dia bisa kena balas kita tak. Dia wis pun kita wasa dia balas pun. Lebih halang dia semacam. Orang-orang mukmin tiada siapa mana dah? Tiada siapa yang mampu beribadat kepada Allah SWT dengan sebenarnya sebagaimana yang dia layak diibadatkan, tetapi hendaklah sesuatu itu beribadat kepadanya dengan perintah-perintahnya seperti yang diperintahkan dengan kitabnya dan rasulnya. Maknanya kita nak ibadat ni tak boleh nak rekod sendirilah. Mana kita walaupun kita bersama nikmat Allah SWT kepada kita pun, jangan kita anggap hak Nabi ajar tu tak cukup lagi sehingga kita nak ibadat banyak lagi. Sebab apa? Sebab banyak dah nikmat Allah Ta'ala pada kita. Jadi tak pandai hak Nabi ajar tu kita nak rekod hak lain pula. Mana kononnya kita nak lebih lagi mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Orang-orang mukmin sama saja dari segi dituntut mengenal Allah, yakin mana kena berlaku, tak terkecuali. Kita tidak orang lain. Dah. Tak payah semaya. Dah. Mana tak kira alim kau, tak alim kau. Dah. Kena semaya, kena berakhlak, kena doa. Supaya berlaku, supaya ramai-ramai berlaku. Kasih, redha, takut, harap dan beriman.
Belaka. Mana kita kena yakin berserah pada Allah Ta'ala, kasih pada dia, redha. Tak? Dalam keadaan kita takut, takut kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita berharap supaya Allah Ta'ala terima kita. Bagaimanapun mereka berbeza-beza dalam perkara tersebut, kecuali dalam perkara iman. Maknanya yakin kita dengan yakin Abu Bakar jauh lah. Tak, tawakal kita dengan tawakal sahabat-sahabat tak serupa lah. Boleh tidak berkurang, maknanya keyakinan itu tak boleh kurang. Mana kalau kurang, dia kata, kalau yakin, kalau kurang ke apa? Syak. Kalau kurang jadi kufur. Itu dari segi pemahaman dia lah. Ini pun khilaf lafzi juga. Mana dari segi tidak bertambah dan tidak berkurang itu dari segi hak benda kita kena percaya. Hak bertambah berkurang mengikut jumhur itu dari segi amalan. Dari segi amalan boleh berbeza-beza. Wal Islamu huwa taslim wal qiyadu li awamirillah ta'ala fa min tariqil lughah furriqa bainal Islam wal iman. Walakin la yakunu iman bila Islam wala yujadu Islam bila iman wa huma ka-dhahri ma'al batni wad din ismun waqi'un 'ala al-iman wal Islam wa syara'i kulliha. Dia kata Islam adalah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah SWT. Itu Islam, kepatuhan. Jadi kalau kata membenarkan itu iman. Kalau ada mana kita buat patuh pada perintah-perintah Allah Ta'ala, itu dikatakan sebagai Islam. Secara bahasanya ada perbezaan antara iman dan Islam. Mana dari segi bahasa, sebab Islam tu kita menyerah diri, tunduk. Iman kita percaya. Itu dari segi bahasa. Memanglah ada perbezaan. Tetapi dari segi hakikat sebenarnya perbahasan agama dah. Ada perbezaan itu. Mana dari segi apa? Pemahaman agama tu. Tetapi itu kena buat. Kena buat tetapi itu. Secara bahasanya ada perbezaan antara iman dan Islam. Tapi kena ada tu. Kena ada. Atas tu ada. Allah. Tengah hari ni. Betul. Kena ada tu. Kena ada. Walakin. Tetapi tidak mungkin ada iman tanpa Islam, dan tidak mungkin ada Islam tanpa iman. Islam saja. Iman saja tak ada Islam. Tak boleh. Maknanya kita ucapan dengan hati kena ada, tidak kira dengan amalan kena ada. Jadi kalau dari sudut ni nampak kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata amalan tu tidak termasuk dalam iman. Sebab amalan itu merujuk pada Islam. Hak zahir. Hak iman ni hak hati. Jumhur kata, kalau kata iman maknanya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, beramal dengan amalan. Itu dari segi halus lah sebenarnya. Tunduk je, tak ada Islam, tak ada amalan, tak jadi kerja juga. Tapi dari segi tidak mungkin ada iman tanpa Islam, dan tidak mungkin ada Islam tanpa iman. Dia dikatakan iman tu kepercayaan dalam hati. Dia dikatakan Islam tu amalan zahir. Amalan jawarih, anggota kita tu apa? Itu Islam. Keduanya itu seperti belakang dan perut, depan dan belakang. Tapi kita tak guna belakang dan perut ni. Kita kata isi dan kulit lah. Ataupun duit siling tu. Nak laku duit siling tu, dia kena ada istilah dia apa? Kong ngebau ke apa? Orang bola tahu lah. Isi dan kulit. Dia kena ada. Tak boleh isi saja, kulit saja. Supaya orang pakai ilmu isi lah. Kita yakin Allah Ta'ala. Popok apa? Popok apa ni? Popok tajalli ni. Tarikat ni kita mu tu orang zahir, kamu tu orang syariat, orang zahir. Kita ni hak isi. Hak isi. Pak isi tak ada kulit, tak jadi kerja juga. Dia kena balut, tutup. Sebenarnya dia nak terlepas daripada syariat, hukum. Proses semaya tu punca je. Punca je situ je.
Hawa nafsu belaka tu. Malas maya, malas pergi semaya jemaah. Di agama tu, istilah yang menepati mana merujuk pada iman, Islam dan syariat kesemuanya. Nombor 57 tu dalam hadis Jibril yang panjang, iman, Islam dan ihsan. Salah tu sikit. Ihsan. Disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wujud tu itulah Jibril, beliau datang untuk mengajar kepada manusia agama kamu. Maknanya hak Jibril tanya iman tu gapo, Islam tu gapo, ihsan tu gapo, semua tu agama lah. Na'rifu Allah Ta'ala haqqa ma'rifati kama wasafa nafsahu fi kitabihi bi jami'i sifatihi wa laysa yaqdiru ahadun an ya'budu Allah haqqa ibadati kama huwa ahlun lahu walakinnahu ya'budu bi amri kama amara bi kitabihi wa sunnati rasuli wa yastawil mu'minuna kulluhum fil ma'rifah wal yaqin wat tawakkul wal mahabbah wal ridha wal khawf wal raja' wal iman fi dhalika wa yatafawatuna fima dunal iman fi dhalika kulli. Kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya seperti Allah SWT mensifatkan sendiri tentang dirinya dalam kitabnya dengan semua sifatnya. Mana kita kena tahu beriman lagu tu lah dengan semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang dia sebut dalam Al-Quran. Kemudian hak kita kena tahu. Dan tidak ada seorang pun yang mampu nak beribadat kepada Allah SWT sebagaimana dia tu layak berhak. Mana di sini setelah kita beriman dengan Allah Ta'ala, kita kena ada amalan lah sebagai tanda kepada keimanan kita tu. Jadi hak pertama tu na'rifullah tu, itu panggil tauhid ilmi. Tauhid dari segi pengetahuan. Tauhid ilmi. Tauhid tahu. Lepas tu ayat budallah tu itu tauhid amali. Tauhid amali. Tauhid rububiyah uluhiyah lah. Rububiyah tu hak kita kena tahu. Tak ada buat apa. Tauhid uluhiyah hak kita kena buat dari segi etik, dari segi kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena beribadat kepada Allah SWT, walaupun kita beribadat dengan habis usaha kita pun, kita tidak dapat menunaikan hak ubudiyah kepada Allah Ta'ala tu. Tak mampu lagi. Sebab apa? Sebab kita beribadat kepada Allah Ta'ala ni kerana dia perintah dan sebagai mensyukuri nikmat dia. Dan nikmat dia kepada kita tu banyak. Banyak. Kau tu boleh tengok dalam nota 58. Walau bagaimanapun fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Mana kita kena usaha juga. Jangan disebabkan kita tak layak nak beribadat kepada Allah Ta'ala ni. Banyak doa ibadat. Banyak doa nikmat dia kepada kita. Kalau kita boleh semaya pun sebab nikmat dia juga. Jadi bila kita rasa lagu tu dah, tak payahlah kita semaya. Sebab apa? Kita semaya pun tak sempurna juga. Nikmat kita pada Allah Ta'ala. Jadi tak payah berlaku. Tu tak kena. Tu tak kena. Itu salah faham. Maknanya walaupun kita ni tidak dapat menyempurnakan syukur kita pada Allah SWT, kita tidak dapat menunaikan hak ibadat pada Allah SWT, tetap kita kena buat hak mana kita mampu. Jadi kalau kita kata nanti nak sempurna dulu baru nak ibadat pada Allah Ta'ala, itu macam nak lawan dia lah. Sebab kita dengan Allah Ta'ala ni mungkin kita dia wisah kena balas kita tak. Dia wis pun kita wasa dia balas pun. Lebih halang dia semacam. Orang-orang mukmin tiada siapa mana dah? Tiada siapa yang mampu beribadat kepada Allah SWT dengan sebenarnya sebagaimana yang dia layak diibadatkan, tetapi hendaklah sesuatu itu beribadat kepadanya dengan perintah-perintahnya seperti yang diperintahkan dengan kitabnya dan rasulnya. Maknanya kita nak ibadat ni tak boleh nak rekod sendirilah. Mana kita walaupun kita bersarana nikmat Allah SWT kepada kita pun, jangan kita anggap hak Nabi ajar tu tak cukup lagi sehingga kita nak ibadat banyak lagi. Sebab apa? Sebab banyak dah nikmat Allah Ta'ala pada kita. Jadi tak pandai hak Nabi ajar tu kita nak reka hak lain pula. Mana kononnya
kita nak lebih lagi mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Orang-orang mukmin sama saja dari segi dituntut mengenal Allah, yakin, mana kena berlaku, tak terkecuali. Kita tidak orang lain. Tak payah semaya, tak. Mana tak kira alim kau, tak alim kau, tak. Kena semaya, kena berakhlak, kena doa. Supaya berlaku, supaya ramai-ramai berlaku. Kasih, redha, takut, harap dan beriman berlaku. Mana kita kena yakin, berserah pada Allah Ta'ala, kasih pada dia, redha. Tak. Dalam keadaan kita takut, kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita berharap supaya Allah Ta'ala terima kita. Bagaimanapun mereka berbeza-beza dalam perkara tersebut, kecuali dalam perkara iman. Maknanya yakin kita dengan yakin Abu Bakar jauh lah. Tak, tawakal kita dengan tawakal sahabat-sahabat tak serupa lah.